Zuraidah dah bayar ke 10 juta tu, wallahualam saya tak tahu. Tapi saya tahu uh, dia kalah kes tersebut. Dia kalah kes tersebut. Pada 22 Jun 2023, Mahkamah Tinggi telah memutuskan, tetapi dia merayu. Dia merayu kes tersebut. Kemudian Oktober 2023, Zuraida tetap kena bayar. Pada Oktober, saya rasa dia merayu lagi kot. So, dia ada final rayuan sekarang. So, dia dah pada bulan Jun 23, dia dah dapati bersalah. Kemudian pada dia merayu, pada Oktober 23, dia tetap didapati bersalah. Kemudian sekarang ni saya rasa dia merayu lagi. Bila dia nak naik mahkamah, dah naik dah. Sekarang ni case management. And, sekarang ni case management. Sekarang ni case management di kalangan untuk kes-kes Muhyiddin Yassin lah. Saya baca dulu Kes Zuraidah. Rayuan Zuraidah terhadap perintah bayar 10 juta kepada PKR didengar pada 1 Julai 2024. So kalau kita tengok keputusan kes Zuraidah, okey. Bayar 10 juta kepada PKR, rayuan kes Zuraidah diputuskan pada 11 Disember. So 2024 ni, pada 11 Disember 2024, Mahkamah Rayuan telah menetapkan 11 Disember ini untuk memutuskan rayuan bekas Naib Presiden PKR Datuk Zuraidah Kamarudin terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan beliau membayar 10 juta kepada PKR kerana melanggar syarat bond parti itu. Peguam PKR Naprit Singh yang juga mengesahkan perkara itu kepada bernama berkata tarikh tersebut ditetapkan semasa pengurusan kes di hadapan Timbalan Pendaftar. Pada 23 September lepas, panel 3 hakim terdiri daripada Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Si Min Chun, Datuk Azman Abdullah serta Hakim Mahkamah Tinggi menangguhkan keputusan setelah mendengar hujah peguam Tan Sri Azan Hazan Harun yang mewakili Zuraidah dan Ranjit Singh. Pada 23 Jun, Hakim Mahkamah Tinggi telah memerintahkan bekas Ahli Parlimen Ampang membayar 10 juta. Okey, dia macam ni pada 23 Jun 2023, Zuraidah telah dijatuhkan, maksudnya bukan hukuman, tetapi Zuraidah telah didapati bersalah dan dikehendaki membayar PKR sebanyak 10 juta ringgit. Untuk apa? Kerana dia telah mengikat bond sewaktu pilihan raya pada 2018, di mana dia tidak dibenarkan lompat parti. Tapi dia lompat juga menyebabkan dia disaman oleh PKR sebanyak 10 juta. So kes tersebut PKR terus menyaman diorang dan kes itu didengar pada 23 Jun, didengar dan diputuskan pada 23 Jun oleh Datuk Mahkamah Tinggi dan mendapati Zuraidah bersalah dan kena membayar 10 juta ringgit tersebut. Tetapi dia merayu dan pada 23 September 2024 panel 3 hakim telah menangguhkan keputusan selepas mendengar hujah peguam yang mewakili Zuraidah dan keputusan itu akan hanya didengar pada 11 Disember ini. Okey. Yang ini adalah rayuan pertama. Kalaupun dia didapati bersalah, maka dia ada rayuan kedua lagi di Mahkamah Persekutuan untuk dia merayu tentang kes ini. So ada ambil masa lagi lah. Okey. Cerita sikit PAS nak tawan Melaka pada BCE 516 mampukah PAS? Belah Selatan ni PAS ni agak payah. Terima kasih Leonard Odyssey dan Sembau Kaki Saka anak menantu. Thank you. Kan, so agak payah. Ya, betul. Kan, dah mengaku, Sanusi pun dah mengaku kes dia. Dia mengaku. Sanusi telah memohon maaf dan dengan pengakuan maaf itu sebenarnya Sanusi telah mengaku bahawa dia bersalah. Okey, dia telah mengaku bersalah. Baik. Tentang RUU Mufti hari ini saya nak cerita RUU Mufti ni. Seorang pensyarah UIA yang juga dalam podcast saya. Terima kasih. Ustaz Abu Hafiz saran tukar Mufti Menteri Agama. Seorang ahli akademik di UIA menyarankan agar Menteri Agama Muhammad Naim diganti dengan tokoh lain bagi menangani isu kemelut rang undang-undang. Malah menurut Abu Hafiz, kerajaan juga perlu memberi pertimbangan kepada cadangan agar seorang tokoh lebih baik dipilih menduduki jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Mengulas mengenai kemelut berkenaan yang sehingga kini belum menampakkan jalan keluar, Abu Hafiz berkata semakin terserlah agenda pihak yang memperjuangkan RUU tersebut. Merujuk kepada petikan video pendek
penjelasan Mufti Wilayah Persekutuan mengenai RU berkenaan, Abu Hafiz berpendapat matlamat itu digubal, bukanlah terhad kepada pemilihan mufti di negeri tersebut semata-mata. Alhamdulillah, maka benarlah apa yang didakwakan sebelum ini, bahawa RU Mufti wilayah ini tidak hanya bermaksud pemilihan mufti dan timbalan. Ia bahkan dipaksakan ke atas tidak sahaja masyarakat Islam, wilayah persekutuan, tetapi disebut seperti dalam transkrip ucapan itu seluruh negara. Ia juga mengesahkan melalui RU tersebut akan dengan secara langsung dan tidak langsung menganggap apa-apa aliran selain yang ingin ditakrifkan dalam RU itu, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah, sebagai sesat. Jadi lepas ni ramai lah kena sesat, tuan-tuan. Dan ini yang dianggap sebagai membunuh semangat Madani. Ada yang pertikaikan. Dia kata, kenapa nak pergi bising pula hal kerajaan Madani ni. Saya kata, kenapa kita tak boleh bising pasal benda yang salah dibawa oleh orang yang bukan dalam parti kita pun. Menteri Agama ni, tuan-tuan, dia tak ada parti pun. Kan, tiba-tiba dia nak bawa satu benda yang bercanggah dengan semangat reformasi itu sendiri. Semangat reformasi bersifat inclusivity. Inklusif erti kata kita embrace, kita buka. Kan, kita ambil semua aliran yang mana di bawah payung Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun dia Asy'ari, Maturidiyah, Asari, Salafi, Ahlul Hadis dan sebagainya, sebagaimana yang di-recognize oleh alim ulama. Di-recognize oleh masyarakat dunia sebagai sebagai aliran yang diterima di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, dia macam ni. Bila kita tak ada pembangkang yang efisien, itu yang kadang-kadang orang akan ambil kesempatan. Saya pergi kursus semalam, hari ni dan semalam saya pergi kursus. Penceramah tu cerita tau, dia cerita, ni saya cerita pada tuan-tuan. Dia kata, tuan-tuan tahu tak, antara makanan Jepun ni adalah sashimi. Sashimi ni diambil daripada ikan yang mentah, dibuat, diproses mentah, jadi dimakan. Dan biasanya ikan ni, sashimi ni dia akan guna ikan tuna. Right. Dan ikan terbaik adalah ikan yang fresh. Maksudnya potong sup terus makan. Oh, itu ikan fresh. Tapi isu dia setelah sekian lama, ikan dekat Jepun yang bahagian pantai ni dah habis. So mereka terpaksa keluar jauh sikit daripada pantai Jepun. So nak pergi ke pantai Jepun tu mengambil masa kira-kira mungkin 2 hari, 3 hari. So by the time dia pergi, dia tangkap, dia patah balik, ikan tu dah tak fresh. So macam mana nak selesaikan masalah ikan tak fresh? So dia bagi kepada chef potong, dia dah fillet sebagainya, dia rasa tak fresh, dia kata. Kena ikan fresh. Jadi dia buat macam mana? Dia pergi, dia bawa ice box. Dia bawa ice box besar. Dia tangkap ikan tuna, letak ice box, dia bawa balik. Bila dia bawa balik, dia potong, dia rasa better daripada yang sebelum ini, tetapi masih tak fresh. Masih tak cukup, dia kata. So dia kata sebenarnya ikan tuna dia cepat mati. So the only way adalah dia kena pastikan ikan itu ikan yang hidup. Jadi untuk pastikan ikan hidup, so dia buat kontainer, buat tank di mana letak ikan tuna tu. Jadi ikan tuna tu hidup sewaktu dalam perjalanan tu dia masih hidup. Nak bawa balik pun masih hidup. So dia bawa balik kepada chef pun potong, ikan ni hidup. Bila chef filetkan ikan tu, dia kata lain, better daripada ikan yang mati ataupun di ais, tetapi masih lagi tak fresh. Kemudian dia orang pelik. Dia orang kata, ikan ni hidup. Ikan fresh sebelum ni hidup juga. Tapi kenapa ikan yang hidup sebelum ni tu lebih baik daripada ikan yang hidup yang ni? Dan dia orang kaji orang Jepun kan, dia suka mengkaji kan. Dia mengkaji. Dia tengok, dia lihat, dia kata sebenarnya ikan tuna ni ikan yang jenis bergerak. Dia sentiasa bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia punya meat dia ataupun daging dia tu tak sedap. Dan dia bergerak ni ada dua faktor. Satu faktor dia kejar ikan, dia kejar makanan. Dan padahal on the way dia balik tadi tu dia bagi ikan, dia bagi makan. Tapi tak cukup. Rupanya satu dia nak kejar makanan, so dia bergerak. Satu lagi, dia apa tuan-tuan? Dia dikejar oleh dipanggil shark ataupun jerung. Jerung kejar dia sebab nak makan dia kan, so dia lari. So dia realise bahawa sebenarnya aktiviti ketakutan ataupun stres yang dihadapi oleh ikan tuna tu menyebabkan daging dia elok. Jadi apa orang Jepun ni buat? So akhirnya mereka introduce shark. Mereka perkenalkan ikan jerung di dalam tank itu supaya ikan tuna tu bergerak. Dan akhirnya bila sampai ke pantai, betul, ikan tu pun cantik. Now, apa poin cerita saya ni tuan-tuan? Poin saya cerita saya ni berkenaan dengan bila ada orang, contohnya seperti Menteri Agama atau mana-mana menteri sekalipun lah, membuat satu undang-undang unilateral. Unilateral ni, dia buat undang-undang
Dia suruh kita pakai undang-undang tu tetapi dia tak berani berdebat, dia tak berani berwacana, dia tak berani berjumpa, dia tak berani menerangkan depan orang ramai. Dia cakap seorang-seorang depan TV, lepas tu dia harap semua ahli parlimen sokong dia. So, bila tak ada ramai, tak ada orang yang berbunyi, jadi kena ada syak. Syaknya antaranya saya lah. Antaranya Abu Hafiz lah, antaranya Ustaz Wanji lah, antaranya Faizal dan juga rakan-rakan yang lain lah yang berbunyi. Kita kata kita nak pastikan bahawa negara ni negara yang baik. Sebab itu demokrasi ni dia ada check and balance. Yang balance tu, yang check dan juga bagi balance tu, itulah syak. Supaya memastikan bahawa kita tak akan buat undang-undang sesuka hati kita. Kita tak akan buat undang-undang yang menyebabkan undang-undang itu akhirnya akan menindas pihak yang lain. Kita mungkin tak bersetuju dengan pihak itu. Itu tak ada masalah. Kita tak bersetuju dengan, contoh, Salafi tak bersetuju dengan akidah Asy'ariyah Maturidi. Asy'ariyah Maturidi tak bersetuju dengan akidah Salafi ataupun cara pandang Salafi. Itu tak ada masalah. Tetapi itu tidak mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya. Tetapi bila kita dah bersifat inklusif, lepas itu kita buat undang-undang, kita tak bagi orang bahaskan undang-undang itu, kita tak bagi pula peluang dan ruang orang lain untuk berbicara dan juga berbincang tentang perkara tersebut. Di situ kita persoalkan di mana madaninya kerajaan ini bila di bawah seorang menteri agama yang tak ada parti pun. Kan? Nak aku cakap. Saya tak ada masalah. Saya daripada Parti Keadilan, presiden saya Perdana Menteri. Takkan kau tak boleh cakap dengan Anwar Ibrahim ni? Ini cakap lah ni. Tuan-tuan lah kena sampaikan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun sampaikan jugalah bahawa akta itu nanti akan menyusahkan umat Islam. Kita ni tuan-tuan, dah lah sibuk nak bergaduh dengan geng-geng yang mentakfirkan daripada PAS, geng-geng JISB, skibidi-bidi. Kita duk sibuk dengan umat Islam yang miskin, orang Melayu kita, pekerjaan tak cukup, tak berkembang ekonomi. Kita nak timbulkan satu masalah baru lagi ni, kenapa? Perbincangan, perbahasan soal Salafi, Maturidi, Asy'ari dah habis lama dah. Patutnya kita dah move kepada benda yang lebih besar. Dan bercakap soal reformasi, ni pun saya tak setuju juga. Demo anti Anwar, pemimpin pejuang disiasat kerana menghasut. Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid Ali, ni peguam, mendakwa dia sekali lagi disiasat atas tuduhan hasutan, menuduh adanya tekanan dari luar pihak kuasa untuk bertindak terhadap pengkritik kerajaan. Rafiq sebagai peguam, dia kata dia dihubungi oleh IPD Dan Wangi untuk disoal siasat pada 2:30 petang. Laporan polis telah dibuat berkenaan ucapan saya dikatakan tular di media sosial. Ucapan tersebut semasa saya berada di perhimpunan Gelombang Selamatkan Malaysia di Perak pada 27 Julai. Pihak polis menyatakan disiasat di bawah akta hasutan dan juga akta SKMM. Saya akan hadir ke Dan Wangi 2:30. Malaysia kini telah menghubungi polis daerah Sulizmi Afendi untuk mendapat balas lanjut. Rafiq berkata dia akan disiasat di bawah akta komunikasi. Kenapa dia disiasat, tuan-tuan? Kerana pada Julai lalu Rafiq disoal siasat di bawah akta hasutan atas ucapannya yang menggelar Perdana Menteri Malaysia sebagai scammer atas dakwaan janji yang tidak dipenuhi. Ini pun saya tak setuju. To be honest, tuan-tuan, kenapa kita yang sepatutnya membawa reformasi dalam undang-undang ni menggunakan akta yang kita dulu anggap sebagai kuku besi ni terhadap lawan kita? Sebab itu saya tak setuju. Kalau sekiranya mereka menggunakan hujah Anwar scammer, kerajaan tak buat, kita bukan engage dengan cara undang-undang, bukan engage dengan cara menekan. Kalau kita nak engage dia orang, kita buat dialog, kita buat pertemuan, kita buat perbincangan, kita buat perdebatan. Saya jemput, saya tak guna kekerasan, saya tak guna akta saya jemput, of course level influencer lah kan. So saya jemput influencer dia orang untuk berdebat. Malangnya tak ada siapa yang berani nak menyambut cabaran tersebut. So akhirnya kita kata, kita bila sampai ke satu peringkat, kenapa kita juga nak menggunakan akta dan nak menggunakan kekerasan ke atas musuh kita? Yang ini saya tak setuju sebenarnya. Kita bercakap soal reformasi ini secara total. Sepatutnya Menteri KDN iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution melihat perkara ini. Janganlah hanya kerana Rafiq ini disiasat, bercakap Anwar itu scammer, maka dia disiasat di bawah akta hasutan. Dan percayalah tuan-tuan, kalaupun dia didakwa di bawah akta hasutan, dan saya rasa Rafiq pun tahu benda ini, dia akan didapati tidak bersalah kerana akta hasutan telah dipinda, di mana kalau sekiranya mana-mana orang mengkritik kerajaan atau Perdana Menteri tidak dianggap sebagai menghasut. Sejak 2012, akta hasutan telah pun dipinda oleh kerajaan pada waktu itu. Sesiapa yang mengkritik kerajaan dianggap tidaklah dianggap sebagai menghasut. So buang masa je. Kes saya boleh recite kes Adam Adli.